adalah kita tengok, kita baca nama dan nasab. Nama dan nasab bagi Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah radhiyallahu anha merupakan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Nama penuhnya ialah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Ini nama dia punya nasab, Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Jika dilihat dari sudut nasab, Khadijah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang daripada jalur keturunan yang sama, iaitulah mereka berkongsi pada keturunan yang bernama Qusay. Yang bernama Qusay. Begitu juga dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan, juga datang daripada keturunan Qusay. Manakala isteri-isteri baginda yang lain tidak berkongsi nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti dua orang yang dinyatakan awal tadi, iaitu Khadijah dan juga Ummu Habibah. Keistimewaan dan pengorbanan Khadijah. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila seseorang sahabat menjadi mulia, seseorang sahabat menjadi tokoh besar, seseorang sahabat dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, ataupun namanya dipuji oleh para ulama, mereka tidak dipuji hanya sekadar nama mereka, tetapi mereka dipuji disebabkan oleh kerana mereka mempunyai sumbangan di dalam agama dan pengorbanan di dalam sirah yang menjadikan mereka ini layak untuk mendapat pujian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada di antara kita yang kadang-kadang tanya, kenapa 10 orang sahabat tu dijamin syurga? Kenapa Khadijah ini disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga bila dia wafat pun Nabi hanya ataupun sentiasa menyebutkan nama beliau? Ini kerana sumbangan yang besar yang ditunjukkan oleh Khadijah, yang telah dilakukan oleh Khadijah, menyebabkan beliau menjadi tokoh besar, menyebabkan beliau menjadi orang yang akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ganjaran. Baik. Peranan Khadijah, yang pertama kita tengok pengorbanan Khadijah ataupun peranan Khadijah dalam agama ni boleh kita fahami apabila kita melihat kepada peranan Khadijah ketika penurunan wahyu yang pertama. Khadijah radhiyallahu anha mempunyai darjat yang tinggi kerana beliau merupakan wanita pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Khadijahlah orang pertama, Khadijahlah wanita pertama yang menjadi orang yang beriman. Ketika mana turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah memainkan peranan yang sangat penting dalam ingin menenangkan Nabi pada satu perkara, dan satu perkara yang lain, Khadijah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa, to meet the right person, untuk berjumpa dengan orang yang tepat untuk bertanya tentang keadaan apa yang Nabi sedang alami. Apabila Khadijah bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan seorang tokoh yang bernama Waraqah ibnu Naufal, yang mana Waraqah ibnu Naufal merupakan orang yang betul-betul boleh menjawab persoalan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu, dan yang membawa Nabi berjumpa dengan Waraqah bin Naufal adalah Khadijah bintu Khuwailid. Baik. Saya sebut di situ Khadijah mempunyai darjat yang tinggi kerana beliau merupakan wanita pertama yang beriman dengan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia juga manusia yang pertama menganut Islam dan banyak membantu dalam perjuangan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan Islam. Khadijah merupakan seorang peniaga. Khadijah radhiyallahu anha merupakan orang yang ada kemampuan dari sudut harta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nak menggerakkan dakwah kali pertama, ketika mana dakwah itu berada di Mekah,
Khadijah telah memberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hartanya. Oleh kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji memuji Khadijah, mengenang Khadijah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan tentang Khadijah, menyebutkan tentang Khadijah dan bersedekah pada kawan-kawan Khadijah. Jadi kenapa? Kerana Khadijah merupakan orang yang banyak berjasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang sahih dalam Musnad Ahmad, Aisyah pernah berkata, kata Aisyah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza zakara Khadijah asna 'alaiha fa ahsana as-sana. Nabi ni kata Aisyah, apabila menyebutkan tentang Khadijah, Nabi akan memujinya dengan pujian yang baik. Ya, dengan pujian yang baik, sehingga Aisyah mengatakan faghirtu yauman, sehingga pada satu hari aku menjadi sedikit ada perasaan cemburu. Faqultu ma aktsara ma tazkuruha hamra asy-syadaq. Banyaknya engkau mengenang, banyaknya ya Rasulullah engkau menyebutkan tentang Khadijah yang mana dia punya gusi pun telah merah, maksudnya telah berumur Khadijah ni. Kerana Nabi menyebutkan setelah Khadijah wafat, Khadijah telah berumur. Qad abdalakallahu azza wa jalla biha khairan minha, sedangkan Allah telah menggantikannya dengan seseorang yang lebih baik daripadanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali-kali Allah Taala tidak menggantikan aku dengan yang lebih baik daripadanya. Qad amanat bi hina kafarani an-nas wa saddaqatni hina kazzabani an-nas wa wasatni bimaliha iz harramani an-nas. Yang bermaksud yang bermaksud Nabi kata tak ada yang lebih baik di kalangan isteri daripada Khadijah ummul mukminin. Kenapa Nabi sebut begitu? Nabi kata qad amanat bi, dia telah beriman kepadaku. Id kafaraniyan nas, ketika manusia kufur kepadaku, ketika semua orang tak percaya dengan aku, ketika mana orang kafir dengan aku, ketika mana orang kata aku pembohong, ketika orang kata Nabi ni tukang sihir, maka Khadijah telah beriman dengan Nabi. Khadijah telah percaya kepada Nabi. Wasaddaqatni hina kazzabani an-nas, dan Khadijah membenarkan perkataanku ketika mana orang lain mengatakan aku berdusta, ketika mana orang lain mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam penipu, pembohong, Khadijah kata Nabi bercakap benar. Dan Khadijah telah membantu aku dengan hartanya ketika mana orang lain menahan hartanya daripada aku. Dan yang terakhir Nabi kata apa? Warazaqani Allahu azza wa jalla waladaha hith haramani an-nas harramani auladan nisa, dan Allah memberikan aku rezeki daripada keturunannya. Allah berikan aku rezeki anak pinak, yang mana aku tidak mendapat rezeki anak dari zuriat daripada wanita yang lain. So Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan, menyebutkan satu-satu kelebihan Khadijah ni kepada Aisyah, ketika mana Aisyah mengatakan Allah telah menggantikan Khadijah dengan orang yang lebih baik daripadanya, iaitulah diri Aisyah sendirilah. Dan Aisyah tu pun ada kelebihan. Kita tak nafi Aisyah juga ada kelebihan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Aisyah dengan pujian yang banyak. Kita akan bincang nanti jika ada kesempatan dan rezeki, insya-Allah. Baik. Jadi saya nak sebut di sini, pengorbanan pertama Khadijah ialah bila mana beliau berperanan dengan peranan yang sangat baik ketika mana penurunan wahyu kali pertama. Saya sebut peristiwa penting berkenaan menunjukkan kehebatan Khadijah radhiyallahu anha dalam menenangkan peristiwa penting berkenaan kehebatan Khadijah radhiyallahu anha dalam menenangkan baginda serta beriman dengan baginda adalah ketika turunnya 5 ayat pertama
Al-Quran sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira setelah beberapa malam tanpa diberitahu, yang memeluk serta mengajarkan ayat-ayat Al-Quran itu adalah malaikat yang bernama Jibril. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh Jibril alaihi salam kali pertama, bawa wahyu kali pertama 5 ayat daripada surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sehingga 5 ayat. Jibril tak bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia adalah malaikat yang diutuskan oleh Allah dan Nabi Muhammad adalah nabi. Dia tak bagi tahu. Dia datang seperti mana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tak siapa yang baca Sahih Al-Bukhari di awal-awal bab dia akan berjumpa dengan hadis ni. Hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam ar-ru'ya min al-wahyi ar-ru'ya as-salihatu fin naum. Kana awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihatu fin naum. Yang bermaksud perkara pertama yang dimulakan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada wahyu ini ialah mimpi yang baik di dalam tidur. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subuh. Yang mana kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak akan nampak mana-mana mimpi melainkan ia datang seperti cahaya pagi. Saya dah hurai dah hadis ni, tuan-tuan boleh tengok di dalam YouTube. Saya dah huraikan apa maksud mimpi, bagaimana mimpi para anbiya, bagaimana pula mimpi kita. Ini semua telah saya huraikan. Cuma Aisyah kata, summa hubbiba ilaihil khala fakana yakhlu bi ghari Hira. Kemudian Nabi ni Allah Taala jadikan dia suka menyendiri. Dan Nabi menyendiri di Gua Hira. Nabi menyendiri di Gua Hira, yatahannasu fi. Nabi beribadat di sana. Cuma para ulama berbincang, Nabi ibadat macam mana? Masa tu dia belum jadi Nabi. Mereka mengatakan Nabi beribadat dengan ajaran yang ditinggalkan daripada ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kemudian hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghari Hira, sehingga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu tu Nabi ada dekat Gua Hira, faja'ahul malak, datang kepada Nabi malaikat. Datang kepada Nabi malaikat. Malaikat tu Jibril. Malaikat tu kata dekat Nabi, Iqra, baca. Faqultu ma ana biqari. Aku kata aku tidak boleh membaca. Fa akhadani. Qala fa akhadani faghattani hatta balagha minni al-jahd. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata ke aku baca. Faqultu ma ana biqari. Nabi kata aku tak boleh membaca. Aku bukan seorang pembaca. Kerana Nabi kita ni butuh huruf. Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh huruf. Sebab tu digelar An-Nabiyul Ummi, Nabi yang butuh huruf. Nabi tak boleh baca pada waktu tu. Fa akhadhani. Kata Nabi SAW, Jibril ni, benda ni pun datang ke aku, dia peluk aku. Hatta balagha minni al-jahd, sehingga aku rasa penat, aku rasa kesusahan, aku rasa sesak nafas. Summa arsalani, kemudian dia lepaskan aku. Faqala Iqra, kemudian dia kata baca. Faqultu ma ana biqari. Aku kata aku bukanlah seorang yang membaca, aku tak boleh baca. Fa akhadhani, dia ambil aku sekali lagi. Faghattani, dan dia peluk aku. Hatta balagha minni al-jahd, sehingga aku merasa kepenatan. Summa arsalani, kemudian dia lepaskan aku. Summa qala Iqra, kemudian dia kata lagi sekali baca. Nabi kata, faqultu ma ana biqari, aku tak boleh membaca, aku tak boleh baca. Qala fa akhadhani faghattani hatta thalitha hatta balagha minni al-jahd. Kali ketiga dia peluk aku. Summa arsalani, kemudian dia lepaskan aku, kemudian dia kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Ini di antara hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari, menceritakan kepada kita tentang kisah
bagaimana wahyu yang pertama datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril peluk Nabi sehingga penat. Kenapa Jibril peluk Nabi? Al-Imamul Khattabi mengatakan berkemungkinan di antara faedah ataupun hikmah Jibril peluk Nabi supaya Nabi dapat memberikan fokus kepada apa yang ingin disampaikan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril ni dia nak supaya Nabi ni tak fikir tentang benda lain. Jibril nak supaya Nabi ni betul-betul fokus pada apa yang nak disampaikan. Jadi macam mana cara nak bagi fokus? Peluk dulu supaya Nabi tak memikirkan benda yang lain. Ada juga yang kata Jibril peluk ni nak memberikan galakan. Peluk dengan erat nak memberikan galakan untuk mengatakan Nabi ni boleh membaca. Boleh ikut bacaan Jibril alaihi salam. Cuma ada yang kata habis tu dah tahu Jibril kan dah tahu Nabi tak boleh baca, dia suruh baca buat apa? Baca ni boleh jadi mengeja pun baca, ikut orang baca pun baca walaupun dia tak kerti baca. Kan? Orang mengaji kan, kita mengajar orang mengaji, kita kata mengaji, baca Quran walaupun dia tak boleh mengeja, tapi kita kata tolong baca bersama saya. Baca lepas saya, ikut saya baca. Dia pun ikut baca kan. Kita baca, lepas tu dia ikut. Walaupun dia tak berarti mengeja, kita kata dia baca. Mengikut. Itu maksud baca. Baik. Jadi, bila Jibril dah bagi beberapa ayat daripada surah Al-Alaq ini, maka Jibril pun beredar. Jibril tak bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ni telah menjadi nabi. Jibril pun tak bagi tahu diri dia siapa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ni tuan-tuan, Jibril alaihi salam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ni, Nabi terpinga-pinga. Nabi bersoal jawab dengan diri dia sendiri dan Nabi rasa takut. Kenapa Nabi rasa takut? Nabi ni dia berhadapan dengan satu situasi yang dia tak pernah alami. Dia tak tahu apa yang datang kat dia, dia tak tahu kenapa dia dapat macam tu. Dia tak tahu apa yang jadi pada diri dia. Maka sebab itu saya sebutkan di situ, diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa setelah baginda menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, baginda terus pulang ke rumah dalam keadaan berdebar-debar, menggeletar. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuadu, kata Aisyah. Nabi kembali ke rumah dalam keadaan jiwa Nabi ni menggeletar, takut, berdebar-debar, takut. Lalu baginda minta Khadijah menyelimutkan baginda. Nabi kata zammiluni, selimutkan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa cari selimut? Cari selimut ni sebab Nabi ada perasaan takut dan mungkin Nabi ada perasaan rasa macam nak demam. Ketakutan tu menyebabkan Nabi rasa sejuk badan. Macam kita lah, bila tak sihat, sejuk badan, minta selimut lah, nak bagi tenang. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw. Orang yang ada dalam rumah Nabi bersama dengan Khadijah ni, mereka selimutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga perasaan takut Nabi tu hilang. Tak ada pun keluar di dalam riwayat ni perkataan Khadijah yang marah dekat Nabi. Tak ada. Mungkin kalau kita berhadapan dengan situasi ni pada zaman ni, mungkin kita akan dimarahi, mungkin. Itulah pasal awak ni tak ada penyakit di bawah, pergi naik atas cari penyakit, balik bawa penyakit macam-macam. Mungkinlah kan. Tapi Khadijah tak. Dia tak tanya Nabi, dia tak marah Nabi. Nabi minta selimut, dia selimutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah baginda bertenang, baginda mengadu dan menceritakan kepada Khadijah radhiyallahu anha apa yang telah berlaku. Maka Khadijah tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita. Dia senyap dulu. Ini seorang isteri yang baiklah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, bila Nabi kata laqad khashitu ala nafsi, sesungguhnya aku takut dengan diri aku. Nabi kata laqad khashitu ala nafsi, aku takut dengan diri aku. Ibn Hajar kata para ulama berbeza pendapat tentang apa maksud Nabi kata dia takut ni. Ada yang kata Nabi bimbang dia nak mati dah.
bila dia nampak satu benda yang pelik, yang ganjil. Ada yang kata mungkin Nabi SAW bimbang dia dituduh gila bila dia cerita nanti pada orang benda yang orang tak percaya. Ada juga yang kata Nabi ni takut dia terkena sihir. Jadi macam-macam tafsiran para ulama, tapi yang pastinya Nabi takut. Kenapa Nabi takut? Nabi takut sebab dia berdepan dengan satu situasi yang dia tak tahu apa jawapan. Dia tak tahu apakah explanation. Apa Khadijah kata? Khadijah pun tak tahu, tuan-tuan. Khadijah pun tak tahu apa yang Nabi nampak. Ya. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha terus bagi respon. Apa Khadijah respon? Khadijah kata, "Kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada. Innaka latasilur rahim. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq." Apa kata Khadijah? Khadijah pun tak tahu apa yang datang jumpa Nabi. Tapi Khadijah, apa yang Khadijah tahu? Khadijah tahu suami dia orang baik. Khadijah tahu akhlak Nabi SAW itu akhlak yang sempurna. Khadijah terus jawab, "Kalla, tidak. Wallahi la yukhzikallahu abada. Sesungguhnya sekali-kali Allah Ta'ala tidak akan menghinakan kamu, wahai suamiku." Khadijah kata apa? Sekali-kali Allah Ta'ala tidak akan menghinakan kamu, tidak akan mengkhianati kamu. Sekali-kali tidak. Itu yakin daripada Khadijah kerana suami dia orang baik. Khadijah sebut satu-satu perangai baik suami dia secara irtijal, secara tidak dirancang. Terus sebut pada perkataan dia menunjukkan inilah sifat Nabi SAW. Walaupun sebelum daripada orang tahu dia Nabi, walaupun Nabi itu sendiri belum tahu dia adalah Nabi. Setelah menerima wahyu daripada Jibril, Khadijah kata apa? Fa innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau sentiasa menghubungkan hubungan silaturahim. Wa tahmilul kal. Sesungguhnya engkau sentiasa menanggung bebanan orang lain. Wa taksibul ma'dum. Kalau kat sini ya diterjemahkan ya, Nabi SAW juga mendapatkan hasil perniagaan yang tak mampu diikuti oleh orang lain. Tapi dia sebenarnya ada banyak tafsiran. Taksibul ma'dum ni Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia kata yang pertama maknanya adalah, antara maknanya yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi, yang pertama yang ni. Maksudnya Nabi ni hebatnya dia berniaga, orang percaya kat dia sampai dia boleh untung dalam perniagaan disebabkan orang percaya kat dia, yang mana orang lain tak boleh dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang kata taksibul ma'dum, engkau mendermakan harta yang bakal engkau perolehi. Maksudnya dia ni, Nabi SAW ni bila berniaga, bila nak dapat harta, sebelum dapat tu dia dah ada dah niat nak menginfakkan ataupun nak mensedekahkan harta. Ada juga yang kata engkau memberikan sesuatu yang istimewa daripada faedah dan akhlak yang tak ada pada orang lain. Maksudnya engkau telah melakukan sesuatu yang tak ada pada orang lain. Apa dia? Dari sudut akhlak dan faedah harta. Ini di antara makna yang disebutkan dengan wa taksibul ma'dum, ya. Baik. Kemudian Khadijah kata wa taqrid dhaif, engkau sentiasa memuliakan tetamu, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan sesungguhnya ya, dan sesungguhnya engkau membantu dalam perkara-perkara yang dinamakan sebagai kebenaran. Apa saja benda benar engkau bantu wahai Rasulullah, walaupun kau tak ada kepentingan. Ini benda yang Nabi buat, tuan-tuan. Sebab kadang-kadang ada juga orang kata kita kan, "Ustaz, tak penat ke Ustaz? Sudahlah tu, tak ada kaitan dengan kau pun, buat pun kau nak pergi masuk campur." Kita kata selagi mana perkara itu adalah sokongan kepada kebenaran, kalau kita sokong, kita buat kerja Nabi SAW. Membantu perkara yang benar, cakap benda yang benar, sokong benda yang benar. Itu adalah kerja para anbiya, bercakap perkara yang
bercakap tentang perkara yang benar. Berdasarkan hadis di atas, terdapat pelbagai tafsiran oleh para ulama berkenaan dengan ketakutan yang dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan bahawa terdapat 12 pandangan ulama dalam menyatakan tafsiran ketakutan Nabi. Antaranya ialah takut kerana tidak dapat melihat malaikat. Takut menjadi gila kerana nampak benda yang pelik. Takut mati kerana terlalu takut. Ya? Dan bermacam-macam lagi tafsiran. Ini yang disebut oleh Ibn Hajar. Apatah lagi Gua Hira itu agak tinggi dan sempit. Dan secara tiba-tiba, satu makhluk yang tak pernah dilihat menjelma di hadapan baginda dan menyuruh baginda membaca, sedangkan baginda tidak tahu membaca. Maka adalah logik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia akan merasa pelik dan ketakutan apabila berada dalam situasi ini. Jika dilihat kepada perwatakan Khadijah radhiyallahu anha dalam menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keyakinan beliau kepada Allah azza wajal, membuktikan bahawa beliau merupakan isteri yang sangat luar biasa dan sangat baik. Daripada ayat tu kita tahu dah Khadijah ni isteri yang sangat luar biasa, isteri yang baik. Berbeza dengan ramai isteri yang lebih suka bertindak secara sinis kepada suami jika si suami tersebut terasa seperti ingin jatuh sakit dan demam, atau dalam pelbagai situasi lain yang para isteri kurang gemar menyokong atau membantu seikhlas mungkin suami mereka yang mungkin dalam keadaan kesusahan. Jadi ini merupakan satu orang kata apa contoh yang baik bagi umat perempuan-perempuan muslimat kita untuk contohi, iaitu selagi mungkin berikan sokongan dan semangat. Dia kata saya bukan tak mau bagi ustaz, suami saya pun perangai teruk. Suami kena perangai baik dululah. Jangan mengimpikan isteri aja kena contohi Khadijah, tapi suami perangai macam Abu Lahab pun tak guna jugalah kan. Dia kena ada usaha daripada dua belah pihak. Isteri mencontohi Khadijah, suami mencontohi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambahan pula, jika si suami baru saja balik dari gua setelah bersendirian di sana buat benda baik. Maksudnya kalau suami buat benda baik, tiba-tiba dia balik tu ada masalah sikit, bagi semangatlah kat dia. Kerana dia keluar tu dia buat benda baik, dia bukan buat benda jahat. Ya? Maka sebaiknya untuk para pendakwah atau secara umumnya semua lelaki untuk mencari isteri yang memahami dan menyokong dakwah serta pekerjaannya di saat senang atau susah, seperti yang ditunjukkan oleh Khadijah radhiyallahu anha, cinta agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, Khadijah radhiyallahu anha bukan sekadar memujuk dan menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Bahkan Khadijah cuba menyelesaikan masalah baginda dengan membawa baginda untuk berjumpa seseorang yang tepat untuk berkongsi cerita tu, iaitulah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal merupakan seorang Arab jahiliyah yang memeluk agama Nasrani, yang mengikut ajaran Nabi Isa alaihi salam. Ya? Zaman tu masih okey lagi diikut yang tak sesat punya lah. Ya? Iaitu agama yang paling hampir dengan kebenaran pada waktu tu, kerana ia asalnya dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam yang dilahirkan sekitar 600 tahun sebelum itu, dan agama yang berdasarkan kitab suci yang masih ada, iaitulah kitab Injil. Manakala sekarang ini agama yang dibawa oleh agama Nasrani menurut kita telah diubah oleh penganut. Oleh penganut mereka, oleh padri-padri mereka. Manakala pada zaman itu Waraqah bin Naufal masih lagi berjumpa dengan kitab yang ada kebenaran padanya, yang ajaran Nabi Isa tu masih ada. Jadi dia follow pada masa tu, kerana itulah agama yang datang daripada nabi yang terakhir sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka
Saya sebut di situ, namun ajaran agama ini diubah dan diselewengkan oleh penganutnya. Selepas daripada itulah, dahulunya apabila Waraqah melihat orang Arab jahiliyah yang berada dalam keadaan syirik kerana tidak serupa seperti mana ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, maka dia tak puas hati dan pergi mencari agama yang hampir benar serta menjumpai agama yang dibawa oleh Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam yang belum diubah oleh penganutnya, lalu beliau menganutinya. Maksudnya dia peluk agama yang dibawa oleh Nabi Isa ni bila dia tengok orang Arab jahiliyah dok buat benda syirik, dok sembah berhala, dia tak puas hati. Kerana dia orang bijak, dia orang cerdik, dia terus pergi mengembara ke Syam. Dia terus pergi mengembara ke Syam mencari agama yang benar dan akhirnya dia bertemu dengan kitab Injil yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Isa dan dia mengikut ajaran Nabi Isa alaihi salam pada ketika itu. Maka kita dapat teliti yang Waraqah ini seorang yang cerdik, yang mempunyai kemampuan akal yang baik kerana dapat membezakan antara yang hak dan batil tentang kesesatan yang berlaku dalam masyarakat. So, kata apa? Waraqah ni dia bukan hanya sekadar ikut orang, bukan hanya sekadar ikut pandangan yang mainstream, tak. Mainstream di Arab Saudi, masa tu tak ada Arab Saudi, semenanjung Arab, di Mekah pada masa tu menyembah berhala. Tapi dia tak follow. Walaupun ramai orang yang buat, dia tak follow, tuan-tuan dan puan-puan. Dia ada pandangan dia sendiri. Dia kata benda ni tak betul. Benda ni tak betul, benda ni kufur. Maka dia mencari agama yang betul. Seringkali dilihat manusia sentiasa terikut dengan keadaan sekeliling, tetapi hal ini tidak berlaku pada Waraqah seperti yang dinyatakan. Oleh sebab tu dia pergi ke Syam dan menjumpai kitab-kitab yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Kehebatan Waraqah ni sehingga dia boleh berbahasa Hebrew, berbahasa Ibrani, mampu membaca kitab Taurat dan Injil. Maksudnya dia ni hebat. Dia ni orang Arab. Dia boleh berbahasa Arab. Dia tak puas hati melihat agama syirik, dia pergi cari agama yang betul. Dia jumpa kitab Taurat dan Injil, dia belajar bahasa Hebrew. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis yang saya baca tadi, hadis Aisyah, diceritakan wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Dia ni merupakan orang yang mengikuti ajaran saki-baki Nabi Isa yang masih ada. Kemudian dia ni wa kana yaktubul kitabal bil ibraniyah ma syaa Allah ay yaktub. Dia boleh menulis dalam bahasa Hebrew. Dia boleh fakana yaqra, boleh menulis, boleh membaca dalam bahasa Hebrew. Ini hebatnya Waraqah bin Naufal. Dan sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah radhiyallahu anha berjumpa dengan Waraqah, dia dikatakan telah tua dan matanya telah buta. Waktu Khadijah ni bawa Nabi jumpa dia lepas daripada peristiwa Gua Hira, dia ni tua dah, buta. Wa kana syaikhan kabiran qad ami, dia merupakan orang yang telah tua dan matanya pun telah buta, kata Aisyah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha berkata kepada Waraqah masa dia jumpa tu, dia bawa suami dia Nabi Muhammad SAW, dia bawa jumpa Waraqah. Dia kata, ya bna akhi, ya bna ammi, isma' min ibni akhik. Dia kata, wahai anak kepada bapa saudaraku, dengarlah perkataan daripada anak saudaramu ini. Dia kata, wahai anak kepada bapa saudaraku, dengarkan apa yang anak saudaramu ni beritahu. Isma' min ibni akhik, dengar daripada anak saudaramu. Dia kata, baik. Maka Rasulullah SAW pun cerita apa yang dia nampak. Ya, wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'ah. Dalam hadis itu disebut Nabi cerita apa yang Nabi nampak dekat Gua Hira. Maka bila Nabi cerita kepada Waraqah, disebabkan Waraqah sentiasa mendalami kitab-kitab terdahulu, maka dia mengetahui kisah para nabi terdahulu yang telah menerima wahyu dan juga berkenaan nabi akhir zaman yang akan muncul serta sifat-sifatnya dengan terperinci turut diceritakan. Maksudnya kalau orang yang baca kitab terdahulu, orang yang baca kitab Taurat, orang yang baca kitab Injil, secara tidak langsung dia akan tahu tentang
tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, kerana yang akan diutuskan oleh Allah di akhir zaman. Kerana di dalam kitab tersebut telah diceritakan ciri-ciri Nabi, telah diceritakan ciri-ciri Nabi akhir zaman. Sebab itu Allah Taala sebut dalam suratul Baqarah, Allah Taala kata alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan kepada mereka, orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, ya'rifunahu, mereka kenal dia seperti mana mereka kenal Nabi ni, seperti mana mereka kenal anak mereka sendiri. Seperti mana mereka kenal anak mereka, seperti mana mereka tahu ciri-ciri anak mereka, seperti mana seorang ayah dan ibu tahu kat mana tai lalat anak mereka. Orang-orang Bani Israel tahu tentang sifat dan ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bakal diutuskan di akhir zaman. Waraqah ni tahu sebab dia baca kitab. Maka dia kata apa? Dia kata ya laitani fiha jazaa, dia kata laitani akunu hayyan iz yukhrijuka qaumuk. Dia kata alangkah baiknya kalau aku masih muda, alangkah baiknya kalau aku masih muda. Laitani akunu hayya, alangkah baiknya kalau aku ni masih hidup. Iz yukhrijuka qaumuk. Waraqah ni bila dia dengar je cerita Nabi, dia dah baca kitab tuan-tuan. Dia dah hadam sebab dia boleh berbahasa Hebrew kan. Dia kata apa? Hadzal namus alladhi nazzalallahu ala Musa. Ni adalah namus yang Allah Taala hantar kepada Musa. Dia kata ya laitani fiha jazaa, alangkah baiknya kalau aku masih muda. Laitani akunu hayyan iz yukhrijuka qaumuk, alangkah baiknya kalau aku masih muda, alangkah baiknya kalau aku ni masih hidup ketika mana kaum kamu halau kamu keluar daripada kampung halaman. Baru satu surah, baru beberapa ayat turun. Nabi pun tak tahu lagi Nabi ni adalah Nabi, sehingga Waraqah bagi tahu. Lepas tu dia kata Nabi akan dihalau. Di Nabi pun terkejut lah kan. Awa mukhrijiyahum, Nabi tanya, betul ke mereka akan halau aku? Dia kata na'am. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Dia kata betul. Tak ada siapa pun yang membawa, tidak ada lelaki pun yang membawa ajaran seperti mana yang kau bawa, illa udi, melainkan dia akan dimusuhi oleh orang. Maksudnya Waraqah ni memang cerdik, Waraqah ni memang pandai, Waraqah tahu ciri-ciri Nabi, Nabi akan dihalau. Waraqah tahu. Kerana apa? Kerana dia baca Taurat. Di dalam Taurat, mana-mana Nabi. Di dalam Injil juga disebut tentang kisah para anbiya yang dimusuhi, yang dihalau oleh kaum mereka kerana nak mempertahankan kebenaran. Maka sebab itu saya sebut di situ, Waraqah ni tahu tu adalah Nabi. Nabi Muhammad yang berdepan dengan dia adalah Nabi akhir zaman. Dia tahu sebab dia baca. Dia baca kitab-kitab terdahulu. Dia tahu ciri-ciri para anbiya. Sehingga kan Adi bin Hatim berkata ketika ditanya oleh Umar radhiyallahu anhu berkenaan dengan sifat Nabi akhir zaman, dia sangat mengenalinya melebihi anak-anaknya sendiri, kerana anaknya tidak diketahui jantina sebelum dilahirkan pada zaman dulu, tetapi Nabi akhir zaman telah diketahui secara mendalam sebelum baginda dilahirkan. Maksudnya Adi bin Hatim kata, pada zaman itu orang ni dia tak tahu anak dia jantina apa. Sekarang mungkin boleh tahu lah, itu pun tak pasti kan. Taklah yakin. Tapi zaman dulu tak tahu. Anak belum lahir tak tahu apa jantina. Tapi Nabi akhir zaman, Allah Ta'ala cerita jantina siap, sifat siap, nama pun dah dia bagi tahu. Maka mereka mengenali ciri-ciri Nabi ni yang akan diutuskan di akhir zaman lebih daripada mereka kenal anak mereka sendiri lagi, kata Adi. Oleh kerana itu, Waraqah tidak terkejut dengan apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Waraqah berkata, itulah namus. Namus ni pembawa berita rahsia. Berkemungkinan di dalam kitab terdahulu Jibril ni digelar namus, iaitu pembawa wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Ya, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam.
Kata Waraqah, alangkah baiknya kalau aku masih muda, alangkah baiknya kalau aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Mengapa Waraqah cakap macam tu? Berkaitan maklumat tentang akhir zaman di dalam kitab suci terdahulu, tidaklah pelik mengapa ada orang Yahudi yang berada di Madinah. Kerana kitab terdahulu telah menceritakan di mana Nabi ini akan muncul. Kalau kita tengok, ya, kenapa Waraqah cakap macam tu? Kerana dia tahu. Dia baca kitab terdahulu, dan tempat Nabi akhir zaman ni pun orang Yahudi tahu. Sebab tu orang Yahudi ada kat Madinah. Sebab dia orang tunggu. Kerana ciri-ciri Nabi ni, di mana dia akan keluar, mereka tahu. Sebab tu orang Yahudi di Madinah, sebelum daripada orang Madinah beriman kepada Nabi SAW, dia orang selalu ugut orang Madinah. Jaga-jaga, Nabi akhir zaman akan keluar, nanti dia keluar, kami akan perangi kamu bersama dengan dia. Maksudnya kami akan bersama dengan dia untuk memerangi kamu. Sebab tu orang Madinah, bila jumpa Nabi SAW di Mekah, di Mina pada masa tu, mereka cepat-cepat masuk Islam, kerana bimbang orang Yahudi yang akan jumpa dulu. So sifat Nabi ni, di mana dia akan diutuskan, di mana dakwah dia akan berkembang, semuanya diceritakan di dalam kitab yang terdahulu. Ya Allah Ta'ala turunkan. Wahyu pertama mengisyaratkan bahawa baginda baru saja mendapat beberapa potongan ayat sebagai pengenalan kepada Allah yang Maha Mencipta. Wahyu pertama ini belum lagi diberikan ayat berkenaan hukum hakam, serta belum mendapat perintah untuk berdakwah. Belum lagi. Baru first. Baca untuk kenal Allah. Suruh baca dulu. Suruh dapat ilmu dulu. Kerana iman akan bermula dengan ilmu. Iman, akidah tidak akan mungkin untuk dicapai, melainkan seseorang itu mesti berilmu dulu. Kerana kemudian Rasulullah SAW bertanya Waraqah, adakah mereka, kaumku akan mengusirku? Kerana pada saat tu Rasulullah SAW merasa agak pelik lah. Kerana Nabi ni digelar Al-Amin. Sebab tu bila tiba-tiba Waraqah kata Nabi akan dihalau, Nabi macam tak apa nak boleh bayang. Sebab masa tu Nabi punya saham tinggi, tuan-tuan. Sebab masa tu Nabi punya saham ni marvelous. Nabi ni menjadi pemutus. Orang rujuk dekat Nabi kalau ada masalah. Kemudian orang pun kalau ada nak simpan harta ke, nak simpan duit ke, orang jumpa dengan Nabi untuk berikan. Sebab orang percaya dengan Nabi, dia digelar Al-Amin, orang yang amanah. Waraqah pun menjawab, benar, tidak seorang pun lelaki yang membawa ajaran seperti yang kamu bawa ini, melainkan dia akan dimusuhi dan disakiti. Kalaulah aku masih hidup pada hari kamu mengalaminya, pasti aku akan tolong kamu dengan pertolongan yang bersungguh-sungguh. Apabila mendengar penjelasan Waraqah ini, baginda sedar yang dirinya telah diangkat menjadi Nabi. Menjadi Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Tidak lama selepas itu Waraqah pun meninggal dunia dan penurunan wahyu pun terhenti sekejap buat sementara waktu. Berhenti sekejap. Berhenti sekejap. Di sini kita dapat lihat bahawa besarnya sumbangan Khadijah yang merupakan orang pertama yang memeluk Islam, iaitu beriman dengan kesemua ayat Al-Quran dan wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, dan yang menjadi asbab kefahaman Rasulullah SAW yang baginda telah pun diangkat sebagai Nabi dan perlu menyebarkan agama yang diredai oleh Allah Ta'ala pada akhir zaman ini, iaitu Islam. Serta Nabi ini bakal berhadapan dengan ujian yang sangat getir dalam dakwah baginda. Disebabkan hal inilah Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari mengatakan bahawa siapa saja dalam kalangan wanita yang memeluk Islam selepas Khadijah, pastinya Khadijah radhiyallahu anha akan dapat pahala. Maksudnya Khadijah bila dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan kalam Nabi, mana-mana perempuan lepas tu masuk Islam kerana mengikuti Khadijah, Khadijah akan dapat pahala. Kenapa? Kerana Khadijah telah memulakan satu sunnah yang baik. Ini kata Ibn Hajar. Hujah bagi pandangan ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan hasanah fa'umila biha kana lahu ajruha wa mislu ajri man 'amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a." Yang bermaksud, sesiapa yang memulakan sunnah yang baik, kemudian sunnah itu diamalkan, kana lahu ajruha, dia akan dapat pahala mengamalkan sunnah tersebut, wa mislu ajri man amila biha,
dan dia akan dapat pahala seperti dia akan dapat pahala orang yang mengamalkannya. Pahala orang yang ikut dia pun akan dapat. La yanqusu min ujurihim syai'a. Yang mana pahala orang yang mengamalkan tu tak berkurang. Tetapi Allah Ta'ala akan bagi pahala orang yang mengamalkan tu penuh, orang yang memulakan tu pun dapat. Kerana apa? Kerana dia memulakan satu amalan yang baik yang diikuti oleh orang yang datang selepas dia. Baik, itu sumbangan yang pertama yang ditunjukkan oleh Khadijah binti Khuwailid. Kemudian, saya sebut di sini, nama Khadijah sentiasa disebut oleh Nabi SAW. Ini kelebihan yang kedua Khadijah, Nabi sentiasa sebut nama dia walaupun dia dah tak ada. Ya. Berdasarkan sebab-sebab yang telah dinyatakan. Ini menjadi bukti sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi Khadijah radhiyallahu anha sehingga menyebut namanya. Bukan menyebut gelaran seperti beberapa isteri yang lain lah. Serta Nabi memuji. Serta Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Khadijah sehinggakan Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata inni ruziqtu hubbaha, aku direzekikan oleh Allah dengan perasaan cinta kepada Khadijah. Allah, tuan-tuan, ini merupakan satu kurniaan yang besar, yang mana perasaan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah dan cinta Khadijah kepada Nabi, yang mana kedua-duanya merupakan manusia yang agung, yang mana Khadijah beriman kepada Rasulullah, penghulu segala anbiya, manakala Nabi menyayangi seorang tokoh yang sanggup berjuang apa saja, memberikan apa saja demi untuk menegakkan dakwah ini. Maka sebab itu Nabi kata, aku diberikan rezeki oleh Allah untuk mencintai Khadijah binti Khuwailid. Ini merupakan satu perkara yang sangat besar, satu kurniaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para manusia-manusia yang Allah Taala cinta, yang Allah Taala kasih. Berkenaan hal umur Khadijah radhiyallahu anha ketika mengahwini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat khilaf dalam kalangan ulama. Ini benda yang glamour, tuan-tuan. Benda yang kita biasa dengar. Berapa umur Khadijah waktu Nabi kahwin dengan Khadijah? Pandangan yang biasa didengari oleh kita adalah umur 40 tahun. Yang ni pandangan yang sangat-sangat kita biasa dengar. Khadijah waktu kahwin dengan Nabi, umur Khadijah 40 tahun. Yang diriwayatkan oleh Al-Waqidi. Riwayat ni datang daripada jalur Waqidi. Manakala riwayat oleh Ibnu Ishaq adalah sekitar 20-an. Ibnu Ishaq ni dia riwayat, dia kata Khadijah waktu nikah dengan Nabi SAW sekitar umur dia 20-an, bukan 40-an. Waqidi kata 40-an, Ibnu Ishaq kata 20-an. Berdasarkan penilaian saya, kekuatan riwayat dan mengikut kepada logik akal, riwayat Ibn Ishaq adalah lebih tepat kerana hasil perkahwinan mereka telah dikurniakan ramai anak. Ini bersesuaian dengan realiti seseorang yang hidup pada umur 20-an. Tambahan pula, kedudukan Ibn Ishaq dalam meriwayatkan maklumat berkenaan sirah adalah lebih kuat berbanding Waqidi. Maksud kita ada dua riwayat. Satu riwayat kata 40 ia datang daripada Waqidi, manakala 20-an datang daripada Ibn Ishaq. Kalau kita nak banding dua ni, Ibn Ishaq lebih kuat daripada Waqidi dari sudut periwayatan. Dan dari sudut logik pun sebenarnya nampak Ibn Ishaq lebih kukuh kerana Nabi dengan Khadijah ramai anak. Ia lebih sesuai dengan orang yang berumur 20-an. Ini dibuktikan lagi apabila Al-Baihaqi membawakan riwayat yang menyatakan bahawa Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia ketika berumur 50 tahun. Beliau mengatakan inilah pendapat yang lebih sahih berbanding riwayat yang menyebutkan Khadijah wafat umur 65 tahun. Ibn Katsir rahimahullah juga membawakan pandangan ini dan tidak memberikan kritikan terhadap pandangan Al-Baihaqi. Maksudnya kalau ikut pendapat yang kata 20-an itu lebih kukuh dari sudut periwayatan. Kalau ikut pandangan saya lah. Tapi saya tak nafikan di sana ada ulama yang menerima riwayat yang kata 40 tu. Cuma kita, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian,
bila orang kata apa, berdepan dengan situasi, orang kata berdepan dengan situasi um, khilaf seperti ini, kita tak perlulah sampai nak menyesatkan ataupun nak mencela golongan yang berbeza pendapat. Kita tahu ulama berbeza pendapat dalam masalah ini, kita tahu ulama berbeza pendapat dalam masalah ni. Jadi kita, dan kedua-duanya mempunyai hujah dan dalil, mempunyai sandaran, kita berlapang dada. Cuma kita boleh buat keputusan berdasarkan penilaian kita. Saya nak pilih pendapat yang kata 40 ustaz sebab tu lebih masyhur. Ramai ulama ikut pendapat tu. No problem, tak ada masalah. Kalau ada orang kata saya setuju dengan pendapat ustaz yang memilih pandangan yang kata 20-an kerana ia lebih logik dan ia lebih kuat dari sudut periwayatan, pun tak ada masalah tuan-tuan, kerana ini tak ada kaitan pun dengan akidah, rukun akidah ataupun syarat akidah. Ia hanyalah maklumat sejarah. Tak ada orang yang iman dia menjadi kurang kalau percaya Khadijah umur 20 tahun, dan tak ada orang yang menjadi kurang iman bila dia percaya Khadijah kahwin dengan Nabi umur 40 tahun. Tak ada. Ya, tak ada. Jadi, kalau tanya kepada pendapat saya mana lebih kukuh, saya cenderung kepada pendapat yang kata 20-an. 20-an. 40-an pun ada dalil ke ustaz? Ada riwayat. Ada riwayat. Ada ulama yang berpandangan demikian, ada. Memang ada, dan itu adalah pendapat yang masyhur, saya tak nafikan. Tapi sekadar pandangan saya, penilaian saya, wallahu alam, saya mungkin lemah, saya mungkin silap. Tetapi sekadar yang saya kaji, wallahu alam, pandangan yang kata 20-an ini lebih tepat. Baik. Kemudian, ya, kelebihan Khadijah juga. Nabi SAW tidak berkahwin dengan perempuan lain ketika baginda bersama dengan Khadijah. Maksud Nabi bila bersama dengan Khadijah, Nabi berpada dengan Khadijah. Nabi SAW berkahwin dengan Khadijah ketika baginda berumur 25 tahun dan tidak berkahwin dengan perempuan lain sehinggalah beliau wafat, sehinggalah baginda wafat. Sehinggalah beliau wafat, itu Khadijah wafat. Iaitu 3 tahun sebelum hijrah, mengikut pendapat sebahagian ulama, yang mana tahun itu juga Abu Talib wafat. Tahun Khadijah wafat, tahun tu juga Abu Talib wafat. Ya? Rasulullah SAW pergi Isra' dan Mi'raj sebagai hadiah istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk baginda setelah pemergian dua insan yang sangat dikasihi oleh baginda. Oleh sebab itulah Khadijah radhiyallahu anha tidak berkesempatan melihat perkembangan Islam dengan meluas dan jayanya seperti hijrah ke Madinah dan pembukaan negara Islam pertama di sana. So Khadijah ni dia tak sempat melihat hijrah di Madinah, tak sempat. Dia meninggal dunia sebelum daripada hijrah. 3 tahun sebelum hijrah Khadijah wafat, kemudian Abu Talib pun wafat, dan tahun tu digelar sebagai Amul Huzun, tahun duka cita. Nabi SAW duka cita pada tahun tu. Tambah pula dengan pemulauan orang-orang Quraisy terhadap orang Islam sampai mereka tak cukup makan. Diseksa pula lepas daripada Abu Talib wafat. Kemudian datang pula ujian kepada Nabi SAW waktu Nabi pergi Taif, dibaling dengan batu dan seumpamanya. Maka semua ini menjadikan Nabi SAW menjadi duka cita. Nabi sedih yang teramat sangat. Sebab apa? Kita melihat bagaimana begitu kuatnya ujian yang Allah Taala berikan kepada Nabi SAW, tapi Nabi tetap sabar. Nabi SAW tetap sabar. Cuma Nabi ini manusia, tuan-tuan. Nabi ini dia manusia, dia ada sifat kemanusiaan. Jadi Nabi agak sedikit duka cita, Nabi sedih, Nabi down, mentally kita kata demotivated. Nabi hilang motivasi diri. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Nabi SAW dengan peristiwa yang membahagiakan Nabi, iaitulah Isra, Al-Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj. Yang mana dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita dapat melihat bagaimana Allah Taala muliakan Nabi, menaiki burak daripada Mekah pergi ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, kemudian Nabi dimi'rajkan naik ke Sidratul Muntaha, yang mana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menerima kefarduan salat. Ini perkara yang
yang kita kata yang menjadi kelebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Khadijah juga selalu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun setelah Nabi wafat. Setelah Khadijah wafat, Setelah kewafatan isteri kesayangan baginda ini, jika ada penyembelihan haiwan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda akan menyuruh supaya daging hasil sembelihan itu dibahagikan kepada kawan-kawan Khadijah. Nabi ni lepas Khadijah wafat pun, kalau Nabi sembelih apa-apa haiwan, Nabi akan arahkan supaya diberikan kawan-kawan yang rapat dengan Khadijah ni untuk diberikan, untuk dijadikan sebagai hadiah. Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang isteri, perasaan cemburu tu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi bila Nabi duk sebut nama Khadijah ni, datanglah cemburu. Aisyah pun cemburu dengan Nabi bila Nabi sangat-sangat sebut nama Khadijah. Yang mana sebenarnya cemburu ni perasaan biasalah. Bagi orang perempuan dia cemburu biasa, menunjukkan dia sayang pada suami dia. Dan dalam riwayat Imam Tirmizi, Aisyah turut menceritakan, dia kata, "Ma ghirtu ala ahadin min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah. Wa ma bi an akuna adraktuha wa ma dzaka illa li kasrati zikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laha. Wa in kana la yazbahu syah fayatatabba'u biha sadaiqa Khadijah fayuhdiha lahun." Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah merasa cemburu terhadap mana-mana isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana saya rasa cemburu terhadap Khadijah, sedangkan saya tidak pernah melihatnya. Ia hanya disebabkan oleh kerana Nabi ni banyak sebut Khadijah, banyak puji. Sesungguhnya Nabi ni bila sembelih kambing, Nabi akan mencari rakan-rakan Khadijah untuk memberikan bahagian sembelihan kepada mereka. Pernah juga Aisyah menceritakan, Aisyah kata, "Ista'zanat Halah bintu Khuwailid, ukhtu Khadijah, ala Rasulillah SAW, fa'arafa isti'zana Khadijah, farta'a lidhalik. Faqala, Allahumma Halah." Qalat, "Faghirtu faqultu ma tazkuru min ajuz, min ajaiz Quraisy, hamra asyidqain, halakat fid dahar, qad abdalaka Allahu khairan minha." Yang bermaksud, tiba-tiba pada satu hari, kata Aisyah, satu hari ada seorang perempuan nama Halah bintu Khuwailid. Dia ni saudara dengan Khadijah, dia minta izin kepada Rasulullah untuk masuk dalam rumah. Maka baginda ni, Nabi ni dia teringat dengan cara Khadijah minta masuk ke dalam rumah. Nabi teringat, mungkin suara sama dengan Khadijah. Maka Nabi SAW rasa gembira lalu berkata, "Ya Allah, itu adalah Halah. Ya Allah, itu adalah Halah." Maka Aisyah kata, "Aku cemburu." Lalu aku mengatakan, "Apalah yang diingatkan sangat? Apa yang kau ingat sangat dengan perempuan Quraisy yang tua? Merah gusi masuk gigi dah tak ada, gigi dah gugur sebab terlalu tua, yang dah lama dah meninggal." Kata Aisyah, "Allah telah menggantikan kepada untuk kamu sesuatu yang lebih baik daripada dia." Itu Aisyah. Yang mana Nabi SAW telah pun jawab kelebihan itu, yang mana Nabi kata tak ada yang lebih baik, Khadijah terbaik. Walaupun Aisyah tu ada kelebihan, tetapi Khadijah terbaik. Berdasarkan hadis di atas, terserlah kecemburuan Aisyah dengan memberitahu yang dirinya masih muda dan cantik dan lupakan isteri yang tua yang telah pergi itu, iaitu Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana tidak, Rasulullah sentiasa menyebut tentang Khadijah radhiyallahu anha kerana baginda telah bersama dengannya dalam tempoh masa yang lama, serta dia telah mengorbankan segala-galanya untuk Nabi dan untuk Islam. Lagi-lagi waktu Islam sangat kecil dan penganutnya tersangatlah sedikit. Cemburunya Aisyah itu radhiyallahu anha turut terselah lagi apabila dia menyatakan kadang-kala Rasulullah SAW mengingatinya sehinggakan ketika sembelih kambing, beberapa anggota dan bahagian diberikan kepada kawan-kawan Khadijah. Aisyah turut katakan kepada Nabi SAW, macamlah tiada orang lain selain daripadanya. Rasulullah pun membalas ucapan Aisyah dengan mengatakan sifat-sifat Khadijah itu adalah seperti ini dan itu, serta baginda turut mengulangi bahawa Rasulullah SAW mempunyai anak bersamanya seperti mana hadis yang saya bacakan tadi. Jadi kalau ikut kepada hadis ni, Nabi SAW banyak mengingati Khadijah, dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sambung kuliah kita bercerita tentang Khadijah
dan isteri Nabi SAW yang berikutnya dalam kuliah yang akan datang insya-Allah. Jadi kita tengok, kalau ada soalan saya bolehlah sikit ambil soalan, sebab saya ada urusan lagi lepas ni, insya-Allah sekejap saya boleh ambil soalan ya. Baik. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Kalau kita mengadu pada Allah pasal nikmat apa yang kita tiada, adakah kita dianggap tidak bersyukur? Tidak bersyukur, tidak mensyukuri nikmat apabila kita mempertikaikan. Mempertikaikan, kenapa Allah Ta'ala tak bagi benda ni pada aku? Tetapi kalau kita menyebut kepada Allah, Ya Allah, tolong berikan, tolong kurniakan aku perkara ini. Ya Allah, aku belum dapat lagi perkara ini dan ia adalah baik untukku. Pada penilaianku, maka itu tidak dinamakan sebagai tidak bersyukur kepada Allah. Sebaliknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Ustaz dan Tuan juga. Saya bergelut dengan diri saya sendiri di mana saya tahu Allah Ta'ala melarang perbuatan maksiat. Saya berusaha untuk tidak melakukannya tetapi bisikan iblis sangat kuat. Saya minta nasihat dari Ustaz dan saya doakan agar diberi dan doakan saya akan diberi ketetapan iman dan kekuatan iman dalam melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya tidak mahu melakukan kemungkaran. Apa patut saya buat agar perasaan takut kepada Allah tu benar-benar dirasai walaupun saya bersendirian? Baik. Ini di antara cabaran. Bukan hanya tuan saja yang mengalaminya, bahkan kita semua mengalami perkara yang sama. Ya? Semua orang akan dibisik oleh syaitan dan pastinya semua orang akan terlibat dengan dosa selagi mana dia tidak maksum. Tak ada yang maksum di antara kita, semua kita buat dosa. Jadi apa yang kita perlu buat? Yang kita perlu buat adalah, yang pertama, setelah kita melakukan maksiat, setelah kita tewas dengan bisikan syaitan, jangan lupa untuk bertaubat dan memperbanyakkan amal saleh. Macam mana kita nak buat untuk mengelakkan diri daripada melakukan maksiat? Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila terasa diri nak buat maksiat, pergi buat ibadat. Padamkan dia dengan ibadat. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan memadam keburukan. Kemudian kalaulah kita banyak buat maksiat, kita kena tengok maksiat ni datang sebab apa? Sebab kalau kita berkawan dengan seseorang, kita dapat terus buat maksiat, lagi kuat buat maksiat, dan kita hadkan berkawan dengan dia. Kita cari kawan yang baik. Kita lazimi perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita melazimi perkara-perkara yang baik. Umpamanya kita cari orang yang selalu datang ke masjid. Biasanya orang datang ke masjid ni orang soleh lah. So kita jumpa dengan mereka, kita berdepan dengan mereka. Ya, okey. Jadi di antara perkara-perkara yang boleh kita amalkan untuk kita mengurangkan maksiat. Dan banyakkan membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan azab-azab daripada Allah. Yang berkaitan dengan neraka. Umpamanya kita baca ayat-ayat dan kita fahami, jangan baca tak faham lah. Kita tadabbur ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan azab neraka. Surah Yasin umpamanya. Surah Kahfi pun ada cerita berkenaan dengan apa ni, syurga dan neraka, begitu ya. Jadi cari kawan yang baik, banyak melakukan ibadat, kemudian kita banyak membaca ayat Quran dan baca hadis Nabi SAW berkaitan dengan azab. Kerana bila kita nak buat maksiat ni, maksudnya kita kena tinggikan perasaan takut. Kalau nak taubat, kena tinggikan perasaan harap pada rahmat Allah. Tapi bila nak buat maksiat, tinggikan perasaan takut supaya kita takut. Ataupun kita boleh didik diri lah, bila kita nak buat je maksiat, pergi cari orang sedekah RM1. Cari orang sedekah RM1. Mudah-mudahan dengan sedekah tu, ini bukanlah satu ni, mungkin orang kata apa, cadangan daripada saya, supaya kita dapat menjauhi benda yang mudah untuk buat. Ataupun solat 2 rakaat. Bila kita nak buat maksiat aja, solat 2 rakaat. Ataupun zikir pada Allah sebanyak mungkin yang kita, sampai hilang perasaan tu. Ini semua perkara yang boleh menghalang kita. Isti'adzah. Sebut a'udzubillah banyak-banyak. Mudah-mudahan akan hilang perasaan tersebut pada diri kita insya-Allah.
Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Kami harap pihak doktor dan tim PMT dapat banyakkan lagi forum-forum ilmiah dan sembang santai. Banyak manfaat ilmu yang diperoleh. InsyaAllah. Tuan, insyaAllah akan diperbanyakkan. InsyaAllah. Adakah Waraqah bin Naufal masuk syurga kerana dia mengikuti ajaran Nabi Isa di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebenarnya saya telah huraikan di dalam buku ni, kalau ada siapa yang ada beli buku ni, tengok muka surat 35. Oleh itu timbul khilaf di kalangan para ulama, adakah Waraqah seorang sahabat atau tidak? Ada yang mengatakan beliau adalah sahabat seperti Imam Tabari, Baghawi, Ibn Qani' dan Ibn Sakan dan lain-lain. Sebagaimana yang dicatatkan oleh Ibn Hajar dalam Al-Isabah. Ada yang mengatakan bahawa Waraqah bukan sahabat dan dia meninggal dunia pada zaman fatrah. Maksud zaman di mana belum berlakunya ajaran dakwah Nabi SAW. Okey, ini merupakan pandangan Ibn Kathir sebagaimana beliau nyatakan di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Ini juga pandangan yang dipegang oleh Ibn Hajar dalam Isabah. Ada juga yang bertawakuf dalam masalah ni. Ada yang kata tak tahulah dia sahabat ke tidak. Tak tahu dia sahabat ke tidak. Mereka yang bertawakuf termasuklah Ibn Mandah sebagaimana yang dicatatkan pandangannya dalam Tarikh Madinah Dimashq. Yang kuat dan yang penting wallahu alam, Waraqah merupakan seorang mukmin. Dia merupakan ahli tauhid dan ahli syurga. Ini berdasarkan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadrak bahawa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi kata, la tasubbu Waraqah fa inni raaitu lahu jannah au jannatain. Kamu jangan cela Waraqah kerana aku melihat baginya ada syurga ataupun dua buah syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau orang tanya kita Waraqah ni sahabat Nabi ke tidak, wallahu alam, ada yang kata ya, ada yang kata tidak, ada yang kata tak pasti. Tetapi pastinya dia adalah ahli tauhid. Kerana dia memang nak bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi, kalau dia kata kalau aku sempat bersama dengan Nabi waktu Nabi dihalau, bantu Nabi, mungkin dia berkenan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pandangan doktor tentang mereka yang mentafsir hadis sunnah hasanah itu dengan adanya bidah hasanah? Okey. Ini perkara yang baik ya. Dalam hadis ni ada yang Nabi SAW sebut dalam waktu saya hurai tadi, man sanna sunnatan hasanah, sesiapa yang melakukan perkara yang baik. Kan? Nabi kata sunnah hasanah. Dalam riwayat lain Nabi sebut wa man sanna sunnatan sayyi'ah, siapa yang buat sunnah sayyi'ah. Tengok pada hadis Nabi SAW mencela bid'ah. Bila Nabi mencela bid'ah, maksudnya ada benda dalam agama ni yang dipanggil sebagai bid'ah sesat, bid'ah dalalah. Ada benda yang dipanggil sebagai sunnah hasanah. Jadi macam mana nak menentukan mana satu bid'ah dalalah, mana satu sunnah hasanah? Kita kena kembali kepada melihat sebab urut kepada hadis yang Nabi kata siapa yang buat sunnah hasanah. Nabi sebut waktu orang nak bersedekah, galakkan kepada bersedekah. Bersedekah bukan bid'ah hasanah, ia adalah sunnah. Itu yang pertama. Yang keduanya, para ulama apabila melihat kepada hadis Nabi SAW, ada benda-benda yang sahabat buat yang Nabi tak tunjuk tapi Nabi approve. Nabi kata ni okey. Akhirnya dia menjadi sunnah taqririyah. Ada juga benda yang sahabat buat yang sahabat fikir baik, Nabi larang. Nabi larang, Nabi tak bagi. Umpamanya macam 3 orang sahabat yang ada seorang tak nak puasa tiap hari, ada seorang nak qiyamul lail tiap hari, ada seorang yang tak nak kahwin, Nabi larang. Itu benda yang baik pada pandangan mereka tapi Nabi larang. Jadi kat sini para ulama buat kaedah. Macam mana kita nak tahu kaedah tersebut? Tuan-tuan boleh cari saya punya video amalan bukan sunnah yang dianggap sunnah dalam masyarakat Melayu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada lain masa. Saya minta maaf, banyak soalan saya tak sempat nak jawab. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih banyak pada Dr. Azmi, terima kasih pada Kak Majini yang menganjurkan kuliah pada malam ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.